dalam Piagam Madinah, Rasulullah SAW menekankan konsep wasatiyah ataupun kesederhanaan, di mana ini menjadi asas yang akan membentuk penyatu paduan antara masyarakat Madinah yang berbilang kaum, agama dan juga budaya. Baiklah, kenapa kita katakan Piagam Madinah ini merupakan asas kepada perpaduan bagi masyarakat Madinah? Baiklah, kita lihat kepada 3 faktor. Yang pertama, Piagam Madinah ini melibatkan semua lapisan masyarakat yang tidak mengira perbezaan kaum, agama dan juga budaya. Yang kedua adalah menggunakan pendekatan wasatiyah sebagai asas pembentukan piagam yang kita akan bincangkan sebentar lagi, di mana itu telah berjaya menentukan hak orang Islam dan juga penduduk tempatan. Dan yang ketiga adalah telah mewujudkan persefahaman terutamanya dalam golongan Yahudi. Tanya apa faktor yang mendorong kepada pewujudan Piagam Madinah pada ketika itu? Baiklah, kita kena memahami bahawasanya masyarakat Madinah pada ketika itu sememangnya terdiri daripada pelbagai golongan. Adanya suku Aus, suku Khazraj, golongan Yahudi, golongan Nasrani dan juga golongan Muhajirin. Dan kita kena tahu bahawasanya mereka ini adalah sangat berbeza dari segi agama, taraf dan juga bangsa mereka. Jadi mereka mengamalkan sikap yang tidak bersatu padu seperti semangat berkumpulan, berpuak-puak, dan yang paling utama adalah semangat asabiyah ataupun kabilah yang sangat tinggi. Rentetan daripada kepelbagaian yang terhasil dalam masyarakat Madinah ini telah mendorong baginda SAW untuk memikirkan satu cara untuk menyatupadukan mereka semua, di mana antaranya Rasulullah SAW pertama telah membina Masjid Nabawi, kedua mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar, dan yang ketiga adalah membentuk Piagam Madinah yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Baginda telah mengaplikasikan konsep wasatiyah melalui perlembagaan tersebut dengan pendekatan yang adil, seimbang dan juga terbaik. Masyarakat yang menganggotainya pula saling bertanggungjawab untuk membangunkan negara dalam segenap aspek seperti aspek politik, ekonomi dan juga sosial. Dan dengan menganalisa keberkesanan pendekatan wasatiyah ini dalam Piagam Madinah terhadap usaha untuk membentuk kesepaduan kaum yang kita kata segenap lapisan masyarakat di Madinah, negara Malaysia seharusnya dapat mengambil iktibar dan menjadikan keunggulan sistem pentadbiran yang diasaskan oleh junjungan besar baginda Rasulullah SAW ini sebagai kayu ukur dalam membina acuan kesepaduan dalam masyarakat yang juga berbilang bangsa, agama dan budaya di Malaysia. Baiklah, berdasarkan pemahaman saya daripada pembacaan yang telah saya laksanakan daripada kajian yang ditemui di internet, saya dapati bahawasanya berdasarkan Piagam Madinah yang telah dirangka dan juga dilaksanakan oleh baginda SAW, dapat kita lihat bahawasanya terdapat 2 atribut utama yang diberikan penekanan oleh Rasulullah SAW dalam memimpin masyarakat Madinah pada ketika itu, yakni pertama adalah konsep kesederhanaan ataupun wasatiyah yang kita katakan sebentar tadi, dan yang kedua adalah keadilan ataupun keseimbangan dalam segenap perkara. Seterusnya, dapatan lain yang saya dapati melalui pembacaan saya daripada sumber yang lain, intipati Piagam Madinah itu sendiri menunjukkan bahawasanya kerukunan dan juga kesejahteraan ummah adalah bukan dicapai dengan menghilangkan fitrah asal kejadian manusia yang mempunyai bangsa yang berbeza-beza, tetapi apa yang perlu dilakukan adalah meraihkan kepelbagaian itu, dan itu yang Rasulullah SAW telah tekankan dalam Piagam Madinah. Kedua, hak dan juga tanggungjawab kaum bukan Islam adalah setara dengan hak Muslim selama mana mereka menjaga tanggungjawab dan juga menjadi rakyat yang taat dan patuh kepada perjanjian tersebut. Dan ketiga, kekukuhan ukhuwah sesama rakyat adalah kita katakan tunjang kepada kesepaduan. Dan keempat, masyarakat hendaklah bersatu padu untuk melaksanakan amar makruf dan juga mencegah kemungkaran. Kelima, kita tidak boleh membelot dan juga merungkaikan kesatuan yang telah diusahakan oleh pihak pemimpin. Dan akhir sekali, ini adalah pengiktirafan Allah dan Rasulnya sebagai sumber rujukan dalam perundangan. Intipati-intipati ini boleh diadaptasikan dalam memperkukuhkan lagi kesatuan ummah di Malaysia demi mewujudkan
perpaduan yang melahirkan keharmonian dan juga ketamadunan yang kukuh serta maju, dan bukannya untuk menjatuhkan lagi keutuhan yang telah terbentuk sekian lama. Jadi apa iktibar yang boleh kita ambil daripada kepimpinan Rasulullah adalah melalui keberkesanan baginda sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan piagam Madinah kepada masyarakat Madinah yang asalnya berbilang kaum dan tidak bersatu padu langsung, di mana ini merupakan satu piagam tertulis yang kita kata sangat berjaya dalam untuk menjadi satu model dalam pentadbiran yang boleh dipraktikkan untuk semua negara yang inginkan kesepaduan dan juga perpaduan. Dalam hasil dapatan kajian yang dijadikan rujukan utama dalam penghasilan video ini menunjukkan bahawasanya pendekatan wasatiyah ataupun kesederhanaan yang diambil oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam penghasilan piagam Madinah dapat memberi hak dan juga keadilan yang sewajarnya kepada penduduk yang menganggotai Madinah pada ketika